kan ajaran Nabi. Sebab tu banyak perkara tuan-tuan yang kita kena lihat daripada sebab kenapa doa-doa kita ini menyalahi apa yang kita minta ataupun tidak dikabulkan seperti yang kita minta, ya. Sebabnya kerana itulah, kerana ada unsur-unsur lain yang kita tak jaga dalam rumah tangga kita. Masuk rumah, satu lagi, tidak dengan bismillah. Masalah, ya. Masuk rumah dengan bismillah. Itu saya sebut tadi, semalam saya sebut di Keladi, ya. Kita amalkan ini. Setiap hari amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. 10 kali, ya. Saatnya tak sampai 1 minit saya ingat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa mesti ada wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadis Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya wa din wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa barik 'abdika wa rasulika Nabil Mustafa habibina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sidqul wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil jaza. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi biwajhil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraj sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Insyaallah kita sambung, ya, pada muka 33, ya. Yakni lanjutan daripada kalam hikmah yang ke-6. Jangan bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni masuk pada ceraian 2 di bawah sama tengah. Yakni lanjutan daripada doa. Kerana itu maka manusia dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terbahagi dalam 3 bahagian. Ini kita kena pegang betul, faham dan hayati. Pertama, sebahagian kita manusia dalam berdoa atau memohon sesuatu kepada Allah, menyerahkan diri kepadanya, terserah kepada Allah tentang apa yang lebih baik diperkenankan olehnya. Ataupun dalam bahasa lain, dalam lebih kepada istikharah, kita menyerah kepada Allah yang terbaik. Ada satu hadis daripada Nabi, doa istikharah yang pendek. Allahumma khirli wakhtarli. Pendek je doa tu Nabi baca. Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, engkau pilihkan bagi aku dan kau tetapkan bagi aku. Engkau pilih apa juga dan kau tetapkan bagi aku. Maknanya aku serah kepada kamu yang terbaik. Dan kita yakin pula, sambil kita meyakini bahawa tentulah Allah akan bagi yang terbaik. Boleh betul, itu yang pertama sekali. Itu doa itu pendek aja, ya. Kita boleh baca dalam sembahyang sunat awabin ma'al istikharah. Antara maghrib dengan isya ada 6 rakaat sunat awabin, ya. Awabin mutlak, awabin hifdzul iman, awabin ma'al istikharah. Itu 3. Pertama, awabin mutlak, betul-betul mutlak. Qul ya qul Allah, antara lepas Fatihah. Kemudian yang kedua, awabin ma'al hifdzil iman. Awabin ini kita mohon kepada Allah supaya kita ditetapkan di iman, dipelihara iman. 2 rakaat lagi. Bacalah surah apapun yang mudah bagi kita. Yang ketiga, istikharah, awabin ma'al istikharah. Awabin dengan istikharahnya, dengan pilihannya.
Itu yang ketiga. Yang ni doa ni kita baca paling pendek. Allahumma khirli wakhtarli. Khar dan tar. Khar dan tar. Khar artinya pilih, tar artinya tetap. Begitu ya. Jadi maknanya akan berlakulah insya-Allah pada besok hari, sebab maghrib tu dah mula esok. Bagi kita maghrib hari ni dah mula untuk besok. Ya. Jadi besok permulai pada maghrib, bukan pada subuh. Kita baca dulu betul. Maka itu kita sediakan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, pilih yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya kita dilanjutkan usia oleh Allah, besok hidup lagi, Allah lah akan pilih bagi kita apa yang terbaik dalam urusan kehidupan kita. Ya, boleh macam itu. Ini yang terbaik muamalah kita dengan Tuhan. Begitu adab yang begitu tinggi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini dalam soal yang kita baca sekarang ini, hamba Allah yang berdoa pada kategori A ini, yang ini dia serah kepada Allah tentang apa yang lebih baik diperkenankan olehnya, maka hasil dari ini ia akan mencapai keridhaan Allah. Selalu ada hubungannya dengan Allah. Apakah maksudnya diperkenankan oleh Allah atau tidak? Hatinya tidak berpaling dari Allah meskipun doanya lambat makbul diperkenankan oleh Allah. Dia dah minta, habis. Dia tak tanya lagi bila nak dapat, pasal apa lambat. Ini semua tidak soal. Tak tanya lagi. Kenapa doa aku tidak dimakbulkan? Kenapa lambat dimakbulkan? Ya. Ini bukan soalnya. Jadi orang golongan pertama ini dia lebih mencapai keridhaan Allah. Apa yang Tuhan putuskan, apa yang Allah makbulkan, itulah habuan aku yang ditentukan oleh Allah. Dengan bijaksana, dengan kealiman Allah, dengan tingginya ya kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hak Allah seluruhnya, hak Allah secara totalnya semuanya, maka kita menyerah langsung kepada Allah. Inilah sikap muamalah yang terbaik. Ya, satu muamalah civic ilahiyah, dia panggil civic ilahiyah kita dengan Tuhan ya. Yang kedua, B. Sebahagian orang berdoa kepada Allah dengan kepercayaan bahawa Allah akan memegang teguh janjinya, bahawa Tuhan tidak menyalahi janji. Sebagian firman Allah dalam surah Al-Mu'min, ya, innaka la tukhliful mi'ad, semuanya Allah tidak mungkir janji. Apabila doanya lambat diperkenankan oleh Allah, maka ia menganggap hal keadaan disebabkan tidak betul-betul ia melaksanakan doanya itu. Kalau doanya tak tercapai, belum berhasil, belum nampak kemakbulannya, dia tidak gundah, dia tidak pongah, ya, kerana dia yakin mungkin ada kesilapan di pihak dirinya, ada kelemahan dalam konteks doa itu sendiri. Ya, macam kita sebutlah, macam minggu sudah saya sebutkan, doa melampau. Doa melampau ni memang Tuhan tak makbul. Ya, minta patut-patut. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana tammah, cukup. Ya Allah, kau terimakan sembahyang kami dengan sembahyang yang sempurna. Habis. Itu doa yang diajak oleh Nabi. Cukup. Jangan kita perinci kepada Allah. Salatana wa qiyamana, diri kami, wa ruku'ana, sujud rukuk kami, sujud kami. Tuhan tak tahu ke sembahyang tu ada rukuk sujud semua? Bila kita terima sembahyang tu, semualah Tuhan terima. Awak tak faham sangat ni. Tapi sedaplah baca tu kan. Doa tu sedap dia kan. Makmum kita puas hati lah terima. Dia sebut semua. Ya Allah, kau sembuhkan sakit aku. Habis nak kena buat sakit pinggang, sakit lutut, sakit perut. Allah tak tahu kan sakit apa. Nampak tak? Ya Allah, sembuhkanlah, berilah keafiatan, kesihatan, sembuhkanlah penyakit-penyakitku ya Allah. Cukup. Habis. Mudah kan? Ya, sembuhlah lutut aku, sakit lama ada lutut, sakit pinggang, sakit perut, sakit jantung. Nampak tak ya? Ya Allah. Doa macam ni memang tak makbul banyak, sebab kita tak beradab dengan Tuhan. Maknanya kita memperkecilkan Allah. Nampak? Seolah-olah Tuhan ini tidak faham, tak reti. Nak kena bagi reti. Ya, kita kena bagi tutorial kepada Tuhan pula. Ya, special tutorial kepada Allah. Ini salah. Jangan buat kerja begitu. Ya. Ya Allah, berikan aku kelapangan. Nampak? Habis. Lapang ni macam-macam. Lapang masa, lapang keadaan, lapangnya keadaan, suasana pekerjaan, banyak. Jangan duk perinci kepada Tuhan ya. Kelapangan yang kerja aku,
kelapangan dalam ibadat aku, kelapangan dalam keluarga aku, kelapangan di tempat-tempat aku. Tak payah sebutlah tu. Kata lapang sudah. Nah, ini antara perkara yang paling penting sekali. Tapi inilah yang banyak berlaku. Saya imam-imam macam ni kalau berdoa, saya tak berdoa lah, saya akan bangkit juga sembahyang sunat di belakang. Tak perlu ikut dia lagi. Sebab kita dah tahu ini doa-doa yang tidak dimakbulkan oleh Allah. Sebab dia tidak ada muamalah dengan Tuhan, tidak ada. Muamalah dengan kita, muamalah dengan masyarakat, muamalah dengan Allah. Muamalah dengan Allah tu yang paling penting. Ni kita mengaji ni, kitab ni sekarang merujuk kepada muamalah kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berurus dengan Allah, penguasa kita, pemilik kita, Tuhan kita, pentadbir kita. Bagaimana kita mengurus? Nah, begitulah keadaan dia, ya. Baik. Jadi makanya yang kedua, maka disebab ada mungkin di mana-mana salah, atau mungkin kerana syarat-syarat yang diperlukan dalam berdoa, seperti tidak memakan harta yang haram, mungkin dia termakan benda-benda yang haram, maka doanya tidak makbul. Mematuhi perintah Allah, mungkin dia melewat-lewatkan ibadat, ataupun tidak sungguh-sungguh dalam ibadat, ataupun tidak melaksanakan ibadat dengan sebaik mungkin. Banyak kesilapan, kesalahan-kesalahan dalam solat yang dia tidak sedang, kerana tak memperinci dan muhasabah, atau dengan bahasa lain kita tak mengaji. Jadi kita kena cari dulu. Jangan kita berpuas hati dengan apa yang telah ada pada kita, ya. Ini penting. Kalau ibadat lah, kalau harta benda memang kena puas hati. Dia qanaah dia panggil. Tapi dalam ibadat tak boleh qanaah. Qanaah ni serba ada, cukuplah rezeki apa yang Tuhan bagi pada ada. Ini dunia boleh. Urusan-urusan keduniaan boleh qanaah. Urusan ibadat jangan qanaah. Cukuplah sembahyang aku dah buat dekat ni, sudahlah. Apa yang aku mengaji kat tok wan aku dulu, aku dah buat begitu, cukup. Tak payah duk ajak apa lagi lah, tak payah duk mengaji lagi lah. Ini salah. Dalam ibadat kita tidak boleh qanaah, kita kena berinci lagi, lebih jauh kita kena perdalamkan, seolah-olah kita sedang mengharum gelombang lautan yang besar. Nampak tak? Sampai nak ke tengah tu bukan senang. Daripada pantai kita sampai ke tengah tu kita kena mengharungi berbagai ancaman dan juga gelombang-gelombang yang mungkin boleh membahayakan kita sendiri. Tapi lebih dalam, lebih jauh, lebih banyak, lebih mudah kita peroleh mutiara. Mutiara tak duduk di tepi, mutiara duduk di tengah. Nak cari mutiara tu ada di tengah lautan, bukan di pinggir-pinggir lautan. Sebab tu kita kena harum dengan penuh ketabahan. Ini ilmu. Sebab tu orang alim ni, dalam istilah bahasa Arab ni, kalau orang alim dipanggil bahar, rajulun bahar. Laki-laki itu lautan, dia kata. Maknanya orang alim. Itu istilah yang dipakai kepada orang alim, bahar, ya. Rajulun bahar, ya Allah, ya. Sebab menuntut ilmu itu macam kita mengharungi lautan yang dalam, gelombang. Tak boleh qanaah, cukuplah dapat siput-siput lala tepi-tepi pun jadilah. Nampak? Tak payah dapat mutiara. Mau kalau gitu. Kalau dunia tentu kita tak mau, kita nak yang terbaik. Macam itulah kita kena ada pegangan kita. Maka dalam soal ini kita lupa syarat-syarat kita. Dari itu maka kadang-kadang harapannya timbul lagi agar Allah memperkenankan doanya. Walau macam pun dia tidak putus harap, dia tetap mengharapkan Allah tentu akan makbulkan doa aku juga, ya. Dan apabila Allah telah menyampaikan maksudnya, maka hatinya gembira dan bersyukur kepada Allah. Cantik. Di sini dia kena ada dua. Di samping bersyukur, dia kena bersabar kepada Allah. Sabar menerima saat ketika makbulnya, bila Tuhan nak bagi, bila Tuhan nak laksanakan ataupun Tuhan nak kabulkan hajat doanya. Ini perlu kepada kesabaran. Ya, sabar dengan Allah, bukan sabar dengan terpaksa. Sabar dengan Allah. Sabar terpaksa ni kita tak mau, ya. Terpaksa kena sabar, tak sabar nak buat apa lagi. Ini tak boleh ni, ya. Bahasa ni tak betul, ya. Habis, itu yang kedua, bagus juga. Yang kedua ni bagus, boleh lagi. Yang ketiga, ada pula sebahagian manusia tidak luput berdoa kepada Allah, memohon sesuatu yang ia maksud, tetapi ia mempunyai kesalahan-kesalahan dengan meninggalkan sebahagian apa yang diperintah oleh agama, atau mengerjakan sebahagian larangan-larangannya. Di samping itu pula hatinya lalai, tidak sejalan seperti doa yang diucapkan.
Sebab tu doa ni kita kena baca elok-elok pelan-pelan. Berdoa bukan baca doa. Ada beza tau tak? Berkhutbah bukan baca teks khutbah. Ada beza tak? Berkhutbah dengan baca teks khutbah tak sama tau. Berdoa dengan baca doa tak sama. Baca doa kan, pui. Dia baca doa, dia tak tahu apa dia doa. Itu artinya baca doa. Doa ni kena tertib. Kita nak minta ke orang, kita nak jumpa satu orang besar, kita nak minta satu keperluan hajat kepada dia, kita kena bercakap laju, kasar lah. Kita akan teliti cakap pelan-pelan supaya dia faham apa yang kita nak. Betul tak? Tuan, saya berhajat sungguh, saya perlukan bantuan daripada Tuhan. Dia ada berhenti interval tu, nampak? Ya, naik turun nada tu mesti ada berlaku. Doa kena macam tu lah. Ini baca doa merabu terus Allahumma lana dzunubana wa rahamna kama lugu tu nak minta kat Tuhan. Hang menghadap dengan Tuhan tu, hang tak reti hang minta dengan siapa. Nampak? Tang situ dia sudah kurang ma'rifah. Ma'rifahnya tidak sihat. Ya. Jadi minta dengan Tuhan macam tu, macam mana Allah nak makbul ya. Tu dia. Walaupun doa tu doa yang ma'thurah, doa yang datang daripada Nabi, doa daripada Al-Quran sekalipun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Doa tu. Itu bukan doa macam nasyid lah, lebih kurang. Macam mana nak makbul? Pelan-pelan doa. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita bercakap terus dengan Tuhan, tak ada protokol, nampak tak? Ini kita kendaki. Jadi adab doa tu kena jaga ya. Jadi cakap doa, baca doa, tak payah aku doa amin dah, doa mengarut lah. Aku baca sini seri di belakang pun cukup dah. Kita bangkit bersama yang sunat di belakang ya. Itu dia lah. Maka kita tak akan ikut. Ini je ya. Kemudian masuk macam-macam doa. Dan ni doa lah ni, saya ada COVID ni, ada satu dia baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'as. Ini bukan doa, nak amin macam mana? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'as ni syarril ardi. Nak kata apa? Dia bukan doa tu. Ya. Ya. Dia masuk dalam mukaddimatul hakikiyah. Dia mukaddimah tau. Bismillah tu mukaddimatul hakikiyah. Mukaddimah hakiki dia panggil. Ya. Maknanya mula dengan nama Allah. Yang tu hang baca di awal sebelum doa boleh lah. Sebelum doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi. Kemudian baru bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, boleh. Tak ada masalah. Ni tengah-tengah doa tu elok-elok kita amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi. Kita nak kata apa tu? Nak kata amin ke? Ya, dia bukan doa. Ni pun dia masuk dalam tu. Macam mana kita nak amin? Ya, tak kena tempat, hampir letak mukadimah tu di tengah. Dia mukadimah tu besar, kita kena buat di awal. Di awal-awal sebelum doa. Ya. Ini paling penting kita nak faham. Jadi sebab doa ni pun kita kena mengaji juga. Bukan pakai member orang baca ya. Ikut suka. Tambah pula makmum di belakang tak reti apa. Buat naya makmum lah. Ya. Makmum tak reti apa, kita baca pula doa. Makmum di belakang tak tahu apa. Ini susah. Dua harap dia lah faham, dia pun tak faham. Ini masalah yang kata tadi ini, macam mana doa kita dah makbul ya. Jadi antara, jadi makanya kata tadi ini, orang yang ketiga ni, kumpulan ketiga ni, dia berdoa tapi di sana dalam masa yang sama dia meninggalkan perintah-perintah Allah ya. Sembahyang sekejap dia buat, sekejap dia tinggal ya. Begitu juga amalan-amalan lain ya, dia abai cuaikan. Arti dalam bahasa lain, tidak ada istiqamah. Istiqamah ni berterusan dalam keadaan yang sentiasa terjaga dan terkawal ya. Kok mana pun dia akan tunaikan istiqamah itu mesti. Istiqamah sangat penting dalam perjalanan seorang hamba Allah yang ke akhirat. Seorang hamba Allah yang nak menuju ke akhirat ni sangat perlu kepada istiqamah. Kalau kita ada confirm kita akan balik kepada Allah, yakin kita akan mati, yakin kita akan bertemu dengan Allah, kena ada istiqamah ya. Istiqamah ni dalam semua perkara kita mesti kekal, jaga letaknya, duduknya, masanya, ketikanya, caranya, tak berubah. Nampak tak?
5 waktu tetap berjalan dalam masa-masa waktu yang awal, yang terbaik. Itu yang kita kertikan dengan istiqamah. Sebab tu bila seorang lelaki bertanya dengan Nabi, "Ya Allah, nasihatkan saya dengan satu nasihat yang paling ringkas, yang saya tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain." Padat. Nasihat itu padat, ya, tak payah panjang-panjang. Nabi pun jawab pendek, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan aku beriman dengan Allah, kemudian kamu istiqamah. Itu saja. Katakan aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamah. Iman dengan Allah itu kena jaga. Iman termasuk memelihara segala muamalah, termasuk bab muamalah yang kita baca tadi ini, memahami dan betul-betul faham tentang takdir, qada dan qadar. Ini iman dengan Allah, ya, baru jadi benda baik. Jadi maka kata musannif, maka orang ini apabila doanya lambat diperkenankan oleh Allah, boleh menimbulkan ragu-ragu dalam hatinya. Allah perkenankan janjinya, lantas ia menjadi bingung atau bahkan menimbulkan putus asa. Orang begini adalah orang yang paling rugi. Kerana itu kita berlindung kepada Allah, semoga kita tidak jatuh dalam golongan ini. Nombor 3 ni tak mahu, ya. Dia dah apa yang Tuhan perintah dia tak laksanakan dengan sempurna. Apa yang Tuhan tegah dia tidak jauhi dengan sempurna. Kemudian dalam masa yang sama dia berdoa dengan berbagai macam cara berdoa, buat sembahyang hajat, bangun tengah malam, apa juga nak buat sembahyang hajat sebab minta hajat. Bila Allah tak makbul doa dia mula dah tersinggung, kecil hati, seolah-olah Tuhan tidak adil, Tuhan tak respon dengan apa yang dia minta, ya. Orang ni dia memperkecilkan Tuhan. Orang ni dia bukan jadi manusia, dia jadi Tuhan. Sebab dia atur kat Allah, suruh buat apa, Tuhan kena ikut cakap dia. Nampak, ya? Tuhan kena ikut. Dia minta dulu ni, Tuhan kena bagi. Kalau Tuhan tak bagi, Tuhan tak adil. Nampak, ya? Jadi bukan kata dia ni hamba, tukar dia jadi Tuhan, Tuhan jadi hamba dia, kena ikut cakap dia. Tak betul, ya? Di sini dia tidak faham erti ketuhanan. Maknanya lemah dalam soal ketuhanan, macam mana Tuhan nak makbul doa dia. Mohon berdoa, lindung kepada Allah, kita jangan jatuh dalam kancah ni. Setelah kita faham nombor A dengan B tadi ni, cubalah kita bentukkan peribadi kita, akhlak kita, iman kita, ketakwaan kita mengikut bahagian A dan bahagian B tadi. Jangan jadi yang C. Na'udzubillah. Yang ketiga, cara yang ketiga, kita harus yakin bahawa doa kita pasti diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang Allah memperkenankan doa kita dapat kita pelajari pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda thalas. Daripada Sa'id al-Khudri, sahabat besar Nabi, tidak ada orang Muslim yang membaca doa di mana tidak ada pada doanya itu hal-hal yang menimbulkan dosa dan memutuskan hubungan silaturahim, ya, melainkan Allah pasti memberikan kepada orang itu dengan doanya salah satu daripada 3 macam. Ya, jadi orang yang nak berdoa ni, pertama sekali jangan ada dalam doa itu maknanya kata perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa, ya. Apa-apa yang boleh membawa kepada dosa, atau paling tidaknya ulama mensyarahkan hadis ini kepada perkara yang lara, ya. Itu dia. Lara ni sia-sia, kepada perkara yang sia-sia, elakkan. Ataupun yang betul hubungan silaturahim. Jadi maknanya kita kena faham, bukan kata sekadar doa saja, orang ni sendiri pun mestilah orang yang sentiasa mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, hubungan baik dalam keluarga. Jangan ada, ya, putus hubungan silaturahim, putus hubungan silaturahim. Jangan ada. Langsung kita kena cek dalam kehidupan kita ini, ada tak yang kita putus hubungan silaturahim, ya. Jangan. Orang nak putus silaturahim itu bab dia.
Dia tak mau cakap dengan kita, dia tak mau jumpa kita, dia tak mau berkawan dengan kita, dia tak mau mendampingi kita. Itu bab dia. Itu bukan kerja kita. Hak kita tetap menghubungi, tetap menjalinkan hubungan. Jangan ada satu pun tanya, cuma satu aja musuh kita, iblis, syaitan. Itu satu saja. Lakum aduwwum mubin. Tuhan kata, bagi kamu musuh yang terang, cukup nyata. Nah, ini kita kena perang, yang lain tidak, ya. Jadi kalau ada hubungan rahim ni, kita kena hubung balik. Carilah, ya. Itu dia, ya. Melainkan Allah pasti berikan doa dia, tapi dalam tiga macam lah, dalam tiga keadaan. Pertama, ada kala Allah segera memperkenankan doanya. Dia minta apa dia minta, dia dapat. Apa dia minta, itu dia dapat. Confirm. Itu cara Tuhan bagi kat dia. Kerana Allah lebih tahu kenapa Allah nak bagi kat dia begitu. Yang kedua, ada kalanya doa itu dijadikan Allah sebagai simpanan orang tersebut untuk pahalanya di akhirat. Tuhan tak bagi dunia, taruh di akhirat baru Tuhan bagi. Nampak tak? Bila dia akhirat besok, baru dia akan nampak, oh, ini yang saya pernah minta kepada Allah dulu, sekarang baru Allah perkenankan. Di akhirat baru dia akan dapat apa dia minta. Lambatlah. Jadi kita kena ada keyakinan tu. Doa ni Tuhan tak makbul sekarang, insya-Allah Tuhan tangguh mungkin di akhirat. Mungkin kalau Tuhan bagi kat dia di dunia, banyaklah ulama memberikan anggapan-anggapan yang boleh bawa kepada negatif. Ya, sekiranya kalau bagi awal kepada dia, mungkin dia akan binasa. Bagi awal kepada dia, mungkin masyarakat akan binasa. Nampak tak? Ya. Ya Allah, bagilah aku menang dalam pilihan raya ke apa no? Tuhan tak bagi. Tak bagi dia. Tuhan tak, kalau kau bagi kat hang likut orang. Tak dia bahaya ke. Adalah kaedah dia. Tuhan tak bagi dekat dia tu. Ya. Tuhan tahu di akhirat, Tuhan bagi dekat dia. Dia ada ketabahan kesabaran di akhirat, dia akan dapat itu. Ya, baru dia akan tengok Tuhan akan pilih dia menjadi ketua. Di akhirat pun ada raja, ada ketua, ada penghulu di akhirat. Ya, macam dunia lah. Sana pun ada wakil-wakil, wakil-wakil ayat, ada di akhirat tu. Kita lihat dalam hadis Nabi SAW, banyak ada hadis Rasulullah menceritakan tentang bab syurga ni. Kalau kita baca bab syurga lah, kita akan jumpa tuan-tuan. Ya, banyak sekali. Ya, contohnya macam seorang akan jadi raja di surga. Tuhan sebut, Nabi sebut ada di akhirat besok akan ada raja dalam surga. Antaranya siapa raja itu? Uwais Al-Qarni. Tahu kan Uwais Al-Qarni? Seorang wali Allah, seorang tabi'in yang paling top sekali, yang paling unggul, yang paling ulung. Uwais Al-Qarni tidak dikenali oleh orang bumi, dikenali hanya penghuni langit. Nampak tak? Orang bumi tak kenal dia, sebab dia hanya pengembala unta yang tidak popular, ya, yang duduk di padang pasir gurun tandus dengan unta-unta. Dia tidak ada hubungan dengan masyarakat, tak ada tugas, tak ada jawatan apa. Nampak tak? Tapi hubungan dia dengan Allah, ma'rifah dengan Allah dia tinggi. Zikir dengan Allah, kalau dia berjalan dia kena hangguk. Hangguk tu dia sedang berzikir lah. Dia tak akan panggung kepala ke atas. Dia berjalan, mata dia akan tengok bumi je. Ini Uwais Al-Qarni. Nampak? Ya, satu kelebihan. Jadi makanya Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi mengatakan dia adalah, kalau hangpa nak tengok raja syurga, tengoklah kepada Uwais Al-Qarni. Dia raja. Ya, jadi begitulah. Jadi makanya yang disebut di sini sebagai contoh. Jadi maknanya kita akan dapat jawatan kita di akhirat. Tuhan tak bagi dunia. Contoh, ya Allah bagilah kekayaan yang luar biasa. Tuhan tak bagi kekayaan dekat dia. Ya. Kerana Tuhan tahu di akhirat, kekayaan itu di akhirat dia akan dapat, dan dia akan faham ketika itu bahawa kekayaan itu dia pernah minta di dunia, sekarang baru Tuhan bagi kat dia di akhirat. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, ada kala Allah memalingkan daripada orang tersebut berupa kejahatan, balak dan malapetaka sesuai dengan doanya. Dia minta doa A, tapi Tuhan bagi doa B. Tuhan tak bagi cara dia. Nampak tak? Ya, Tuhan tak bagi cara dia. Kerana
Ada antara yang dia lebih penting tapi dia tak faham, dia tak reti, dia tak minta. Ada perkara sepatutnya dia lebih penting, dia kena minta, tapi dia tak minta. Ya, dia nampak yang lain penting, jadi Allah bagi yang penting juga dia. Ubah. Contohnya dia minta nak pergi Mekah. Ya Allah, bagilah aku boleh buat kerja haji, tolonglah ya, biar nama aku masuk dalam sistem, dalam kota, terpilih sebagai hamba-Mu. Ya, Tuhan tak bagi dia pergi Mekah, Tuhan bagi dia sakit, dapat sakit lah. Sakit tak pergi Mekah, tak pergi lah Mekah. Sebab kalau dia pergi Mekah dia sakit, susah nak buat haji macam mana. Tuhan bagi dia sakit dulu, bila sakit dia tangguh tak? Sebenarnya yang sakit, dia ada penyakit dalam diri dia, sepatutnya dia kena rawat penyakit dia dulu. Contohnya kanser lah. Kanser ni kerap kali orang tak tahu lah dah. Kebanyakan daripada awal-awalnya orang tak dapat kesan, ya, dah lama sampai stage 3, stage 4 baru orang perasan kata ada kanser, contohlah ya. Ini contohnya. Jadi Allah tak bagi dia pergi. Ya, ini jadi kat saya sendirilah, kan. Memang nak pergi Mekah dah, memang betul-betul nak pergi Mekah dah hari ni. Dah siap, bas semua dah tunggu, jemaah pun dah tunggu nak berangkat kan. Ya, saya datang buat kuliah subuh lagi, buat kuliah subuh lagi di sini masjid kita, buat kuliah subuh. Ada kot lebih kurang dalam tak sampai setengah jam kot saya buat kuliah subuh, tak boleh tahan, sakit perut, dah kena balik. Minta jemaah, kita tangguh dah, saya nak Mekah hari ni. Ni tengah hari bas duk tunggu ni. Abang dulu tu lah, kat abang ada sakit ni, memang tak tahan ya. Terus balik ke rumah, rupanya appendix saya dah pecah. Masuk hospital, tak pergi. Minta nak pergi Mekah, tapi Tuhan tak bagi pergi, dia bagi sakit. Sebab penyakit ni penting lagi yang rawat. Nampak tak? Kita tak sedar itu dia ya. Malam tu saya pergi makan lagi, makan ikan bakar ni. Dapat Idrus ikan bakar, makan ikan bakar dengan 2 orang arwah dari bawah ya. Allah yarham Cikgu Syekh Nurdin, Allah yarham Haji Osman Sungai Tiram. Daripada 2 orang ni ikut saya pergi makan lagi malam tu. Pagi tu dah kena, nampak tak? 2 abang ke depan, dia pakai buat jamaah, dia pun kenduri kat saya malam tu. Kami belanja Ustaz malam ni, besok Ustaz di Mekah. Ayat tu tak ada, tapi tak jadi pergi. Tahun tu tidak, 2008. Tahun 2008, betul lah ya. Kalau jadi masalah itu berat tu sangat. Kalau hang pergi Mekah, hang sakit macam mana nak buat kerja? Tak boleh ada tugas, menyusahkan jemaah, nampak ya, menyusah jemaah, menyusah hampir 1 kapal terbang. Kalau dia jadi ada kapal terbang, kapal terbang tu tak boleh jalan, dia kena melandas emergency di mana-mana lapangan terbang. Nampak ni ada pesakit ni. Itu jemaah yang dalam kapal itu 400 orang. Dia nak sumpah kat saya kan, apa kawan ni, nampaklah kita bukan dapat doa, dapat sumpah lagi. Maka tu Allah pelihara kita. Aku hantar pergi duduk hospital sekarang, operate benda tu pergi selamat, dia pergi Mekah dengan selamat. Nampak? Hampir tahun depan, kalau Allah izin, betul lah. Tahun berikut kita pergi pula. Ini di antara contohnya, kita boleh nampak kan. Kita dah faham, kita tak kata kecil hati ya, kita bersyukur kepada Allah. Syukur Allah, Engkau takbir aku sebaik-baik takbir. Itu dia, nampak ya, boleh kan? Dia faham ya. Jadi macam tu tuan-tuan yang faham ya. Baik, jadi Allah ubah. Bertanya para sahabat, kalau begitu baik kita membanyakkan doa. Berkata Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala akan membanyakkan pemberiannya. Macam tu kita perbanyakkan doa, berbanyakkan doa ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan rawi-rawi yang bagus dari riwayat Al-Hakim. Berkata beliau Al-Hakim bahawa segala perawi hadis ini sahih. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahawa apabila doa kita baik dan bagus, tidak ada tujuan-tujuan yang jelek padanya, yang buruk padanya, maka Allah akan perkenankannya. Cuma perlu kita mengetahui bahawa kita sebaik-baiknya jangan ada maksud cepat-cepat pada doa kita untuk perkenankan oleh Allah. Ini satu lagi, jangan tergesa-gesa, jangan mau cepat ya. Tetapi serahkan saja kepada Allah, dan Allah lebih tahu bila waktunya doa kita diperkenankan olehnya. Kerana itu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil yaqul da'autu falam yustajab li. Doa salah satu kamu akan diperkenankan oleh Allah asal saja Nabi kata seseorang itu tidak terburu-buru. Ya, lalu yang mengatakan aku dah berdoa tapi doa aku belum diperkenankan. Buat sembahyang hajat, kita pun bagi dekat dia kaifiat sembahyang hajat. Sembahyang hajat Nabi ni mudah je, yang Nabi ajak sembahyang hajat ni 2 rakaat sesudah Fatihah rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul wallah, habis. Itu sembahyang hajat daripada hadis Nabi. Ulama-ulama ni ya, Al-Zurid yang buat pindaan, perubahan, tambahan ya, buat sembahyang hajat, baca ayat kursi, baca qul wallah 100 kali. Ini ulama-ulama punya pengalaman lah ya. Tak salah semua baca Quran, tapi itu bukan cara Nabi lah. Jadi dia minta ustaz bagi doa sembahyang hajat yang terbaik punya, bagi dekat dia ya. Rakaat pertama 40 kali qul Allah, rakaat kedua 30 kali, rakaat ketiga 20 kali, rakaat keempat 10 kali, 100 kan? 100 qul Allah ya. Allah yarham Ustaz Abdullah Bukhari, Ustaz Abdullah ya, Masjid Kapitan Keling, Allah yarham. Dia amalan dia, orang minta sembahyang hajat dia akan ajak cara ni, buat yang ni. Sebab ini daripada seorang ulama sufi ya, seorang ulama sufi yang amalan dia ambil daripada kitab tu. Maka sembahyang hajat 4 rakaat, rakaat pertama 40 kali qul Allah, rakaat kedua 30 kali qul Allah, rakaat ketiga 20 kali qul Allah, rakaat keempat 10 kali qul Allah. Jadi 100 kali, satu tahiyat akhir saja, habis. Mintalah insya-Allah Tuhan makbul. Pasti Tuhan makbul, memang pasti Tuhan makbul. Hang baca doa tak sembahyang hajat pun pasti Tuhan makbul, sebab Tuhan dah sebut dalam Quran ya. Kita pun habaq kat dia, buat 3 malam. Tok Guru pula beritahu pula, buat 3 malam. Oh, buat 3 malam. Penat tu. Kawan tak pernah baca lagu tu semua. Jenis ini bukan buat lagu tu. Bila suruh buat, dia akan buat sungguh lah. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Dia nak malam keempat tu dapat dah apa dia mau. Malam keempat tak dapat, malam kelima, keenam, ketujuh, sampai 1 bulan tak nampak apa arah. Jumpa kita pun buat tak nampak lah. Saya tanya balik, macam mana abang? Ustaz abang tu saya nak buat lah, tapi tak ada apa lagi. Tak ada apa lagi. Tu nampak dia sudah putus asa, kecewa dengan Tuhan ya, kecewa dengan Tuhan tu lah. Ni ada amalan lagi. Amalan ni ada sebut dalam kitab-kitab mujarabat ni, kitab-kitab rawatan secara terapi Al-Quran dan doa-doa ya. Dia ni nak duit, dia kata duit macam mana nak tolong Ustaz, minta nak dapat duit ni banyak. Dalam mujarabat tu ada sebut lah, kena baca qul Allah sebanyak 1000 kali. Nampak nak ya? 1000 kali kena baca qul Allah. Apa nama? Qul Allah 1000 kali. Lepas 1000 kali khadam yang dia mai cari. Nampak? Ada sebut dalam mujarabat tu. Tuan-tuan jangan buat tau. Saya abang ya. Kalau abang nak buat, aku nak buat je lah. 1000 kali qul Allah, kena cari tempat-tempat yang gelap-gelap, sunyi-sunyi, tak ada orang. Nampak tak? Tu dah lah. Gelap-gelap, masjid-masjid dah tutup malam-malam tu, pergi duduk luar tepi-tepi pagar, kena gelap tu, buatlah baca qul Allah 1000 kali. Kemudian khadam dia, nama khadam tu Abdul Wahid. Khadam tu nanti mari, khadam tu tanya, hang nak duit ke? Hang nak apa? Masa tu habaq aja, mau duit, jangan takut. Nampak tak? Habaq lah banyak mana, dia akan bagilah duit tu. Nampak tak? Kita duk fikir takut dia bagi duit Arab pula, macam mana aku nak pakai? Nampak tak? Nampak tak? Kita nanti fikir dulu tu, nampak? Duit ni bank negara tak terima pula, macam mana aku nak buat? Nampak tak? Dia bagi duit Jepun, kacau lah. Tak itu nak.
Oh tak macam ni semua nak pergi minta dulu tu. Macam mana dah? Dia buat suruh. Ada hamba Allah dia buat lah. Dia mencerita kat saya tu yang saya tahu tu. Dia kata tak main pun, dia kata. Nampak dah. Nampak yang main tikus dia kata. 3-4 ekor nak cari dia malam. Pasal dia bawa bekal. Dia nak duduk situ nak baca 1000 kali, mau masak kan? Masa dia bawa lah sedikit. Apa ni cucuk pisang apa dia buat. Saya ni tikus cari dia. Tak jadi. Nampak? Itu di antara kaedah-kaedah yang salah, tak betul. Kaedah tu pun salah, cara tu pun salah, ya. Allah tak suruh buat kerja begitu. Ya. Ini satu di antara bagaimana doanya tidak terima, orang ini putus asa. Dia kata habis-habis 1000 dia nak orang tu main lah. Ini masalah yang besar. Ada sebut dah mujarabat lah, mujarabat derbi, kitab mujarabat ni banyak ada sebut tentang kaedah-kaedah terapi Al-Quran dan bagai-bagai. Itu kena jaga orang tu lah. Kita kena faham sungguh-sungguh. Baik. Dan katanya Musa, diketahui olehmu kita sekalian bahawa Nabi Musa dan Nabi Harun pernah berdoa kepada Allah supaya Allah mencabut segala nikmat yang diberikan olehnya kepada Firaun dan pengikut-pengikutnya. Ya, berapa lama Nabi Musa minta? 40 tahun. 40 tahun minta doa ni. Bukan satu hari, 40 tahun Nabi Musa berdoa, diamin oleh Nabi Harun, ya, supaya Allah memusnahkan Firaun dan segala harta benda dia dengan kerajaan-kerajaan dia sekali. Allah tangguh doa tu sampai 40 tahun. Tu Nabi dia minta lah. Itu dia, ya. Sebab Firaun dan pengikutnya pergunakan pemberian-pemberian Allah itu untuk menyesatkan manusia daripada jalan yang benar, iaitu jalan iman dan Islam. Firman Allah dalam Quran, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'u zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana yudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minuna hatta yarawul azabal alim. Ya, itu dia disebut dalam doa ni. Dan berkata Musa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah berikan kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya berupa perhiasan kekayaan kehidupan duniawi. Wahai Tuhan kami, dengan kekayaan itu mereka sesatkan umat. Binasakanlah harta mereka itu dan tutuplah hati mereka, kerana mereka tidak akan beriman sebelum mereka melihat siksaan yang pedih. Kita pun boleh minta, sebab doa ni diminta oleh seorang Nabi. Nabi tak akan minta benda yang lara. Jadi kalau adalah mana-mana pihak yang zalim, ya, yang memang zalim sehingga membawakan kerugian, kesengsaraan kepada masyarakat, kita boleh minta doa supaya dia dibinasakan. Ya, itu dia. Dalam nama-nama Allah yang 99 ni, Al-Mumitu. Al-Mumitu ni sahabat lah, ya. Kalau betul-betul zalim lah, orang tu zalim melibatkan masyarakat. Kalau zalim kita sendiri tak apa lah, kita boleh maafkan lah. Kalau dia zalim membawakan kerugian kepada masyarakat, nampak tak? Kita boleh amal dengan nama ini, Al-Mumitu, Ya Mumit, Ya Mumitu, Ya Mumitu 1000 kali. Lepas 1000 jangan sebut binasa, sebut nama orang yang zalim tu. Nampak tak? Siapa yang zalim tu sebut nama dia. Jangan sebut ya Allah kau binasakan dia. Itu bukan kerja kita. Nampak tak? Sesudah kita berzikir ya Mumitu, Ya Mumitu, Ya Mumitu sebanyak 1000, kita sebut nama orang. Nama orang tu. Cukup sebut sudah. Sebab Allah tahu dah pasti apa kita baca nama tu. Ya, dengan izin Allah orang itu akan binasa. Binasalah supaya binasanya itu tidak merugikan masyarakat. Itu saja, nampak tak? Cara mana binasa itu Allah punya cara, bukan kita. Jangan kita minta pula, bagilah dia sakit teruk, pecah perut ke apa. Itu bukan kerja kita. Jangan atok kepada Allah. Yang saya sebut tadi, ya. Ini kiranya kalau orang tu memang zalim kepada masyarakat, zalim kepada manusia, zalim kepada negara, zalim, boleh minta, ya. Ini ada orang buat tau, ya. Kepada pemimpin kita setengah tu kan, yang zalim-zalim ni, orang buat semayang hajat, ya, itu dia.
Jadi amalan kita mudah. Ya. Ya mumit, ya mumit, ya mumit. Ya mumit yang mematikan. Makna yang mumit tu yang mematikan. Ya mumit, ya mumit, ya mumit, ya mumit 1000 kali. Sebut nama orang, cukup habis. Itu cara mana Tuhan biasa, mana Tuhan akan jauhkan dia ke, pindahkan dia ke. Nampak tak? Ya. Cara manalah Allah yang akan lebih mengetahui, yang akan menjauhkan dia sehingga dia tidak akan dapat lagi memanjangkan dia punya kezaliman kepada manusia. Ya, boleh kan? Itu satu antaranya. Ini daripada amalan para habib punya amalan ni. Yang saya bawa ni amalan oleh para habib, ulama-ulama daripada kalangan habaib, ya, daripada tarim. Itu yang saya bawa sedikit untuk kita amalkan, ya. Jadi kita jangan sebut soal binasa macam mana, kita serah kepada Allah. Jangan sebut binasa langsung, hanya sebut nama cukup. Ya, itu artinya. Boleh. Contoh, ya. Jadi Nabi Allah Musa berdoa kepada Allah supaya membinasakan Firaun. Terang-terang Firaun ini zalim. Jadi kita kena tengok orang yang kita nak minta tu macam mana sikapnya. Ya, dia mesti ada 4 watak. Kalau ada 4 watak ni boleh kita minta. Pertama, dia ada watak Fir'aunism. Fir'aunism. Boleh kita minta. Buatlah. Kalau tak ada watak Fir'aunism ni, Tuhan sebut dalam Quran tu pasal itulah. Kedua, Qarunism. Qarun. Kita buat cara baru sikit lah, biar faham lah. Ism ni kena ada, ya. Qarunism. Ya. Kemudian Jahalism, Abu Jahal. Kemudian yang keempat, Lahabism, Abu Lahab. Boleh tak? Kalau dalam 4 watak ni, boleh kita minta binasa. Sebab watak tu dalam Quran, nampak tak, ya? Ya, semua ni tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nampak tak? Celakalah kedua tangan. Tuhan dah sebut. Jadi siapa-siapa yang ada macam Abu Lahab tu boleh, ya? Nampak tak, ya? Mana-mana manusia yang ada macam watak Abu Lahab tu, bolehlah kita minta. Nampak? Sebab membinasakan manusia. Ya, Abu Lahab. Jahalism, Abu Jahal. Ya. Sehingga Nabi pernah sebut Abdullah ibnu Abbas ketika dia pergi ke Badar, dia pergi ziarah saja lalu ke Badar, tempat peperangan Badar tu dia pergi lah. Dia nampak satu orang lelaki punya huduh macam arang, dia kata. Duk berlari, keluar daripada tanah, lari ikut dia jalan. Belakang dia satu orang duk pegang rantai. Ada satu orang besar duk pegang rantai pada leher dia, orang tu duk pukul dia dengan besi. Nampak? Pecah kepala dia. Dia duk menjerit sambil duk berlari, masuk lubang balik. Dan dia keluar balik. Berlari, pukul, masuk lubang balik. Dia panggil, "Ya Abdullah, ya minta tolong." Ke Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas lalu dia minta tolong. "Ya Abdullah, tolong aku. Ya Abdullah, tolong aku." Macam mana nak tolong? Nampak? Kemudian balik Abdullah bin Abbas balik jumpa Nabi. "Ya Rasulullah, tadi hamba pergi ke Badar. Tiba-tiba nampak satu laki-laki dalam macam aram, dia keluar daripada bumi dengan leher dia terikat dengan rantai. Satu orang duk pegang rantai tu, orang tu besar, orang tu duk pukul dengan besi." Nampak tak? Dia duk keriau, jerit kena pukul sakit, masuk lubang keluar balik, masuk lubang tanah keluar balik, masuk tanah keluar balik. Kemudian dia yang pelik tu, "Ya Rasulullah," dia panggil nama saya, "Abdullah, minta tolong." Ya Rasulullah, yang itulah Abu Jahal. Nabi kata, nampak? Itulah Abu Jahal. Itu dia nak tunjuk ke Abdullah bin Abbas ni. Ya, itu hadis sahih yang kita cerita ni. Jadi macam tu lah. Jadi yang mana ada sikap macam Abu Jahal tu, kita kena beli doa lah. Sebab binasakan manusia. Ya. Ya, itu dia empat watak, ya. Empat watak ni ada dalam Quran. Firaun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi kalau ada empat ism ni pada masyarakat yang seperti itu, boleh kita minta. Yang lain janganlah. Yang kita kat sikit-sikit janganlah. Kalau kita sendirian, kita dengan dia saja, tak payahlah. Tak payahlah dah. Tak payah, ya. Kalau dengan kita tapi menyesatkan, macam scammer tu boleh kita buat. Scammer. Ya. Scammer ni masuk dalam kumpulan mana? Lahabism, Abu Lahab.
Abu Lahab nak kaki kecoh, perkena orang, nampak dah ya, tipu orang. Tu Abu Lahab lah. Abu Lahab ni very big scammer. Very great scammer tu. Dia cakap tu lah. Habis dia bolot semua, dia ambil harta orang. Tu dia. Pakat kena jual, kena serah dengan paksa kat dia. Ini Abu Lahab. Ya. Jadi maknanya kita minta lah kepada Allah supaya skema-skema ni boleh lah kita minta, sebab dia merugikan masyarakat. Nampak tak? Kita pun kena, orang pun kena, semua pun kena. Ya, boleh kita minta kepada Allah. Ya Mumit, Ya Mumit, Ya Mumit 1000 kali sebut nama skema tu. Boleh tak? Nah? Habis. Cara mana Tuhan nak buat, itu serah kepada Allah. Baik. Demikian doa Musa dan Harun. Tetapi doa kedua Nabi ini baru diperkenan oleh Allah setelah 40 tahun. Itu dia. Nampak? Setelah itulah maka Allah memperkenankan doa tadi, sebagaimana firman-Nya lagi dalam Quran, qala qad ajibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Yunus ayat 89. Tuhan mengatakan sesungguhnya telah diperkenankan doa kamu berdua, sebab itu tetaplah berjalan lurus dalam mengembangkan seruan kebenaran. Jangan diturut jalan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Maknanya Allah izin, boleh ya? Kita minta binasa tu boleh lah. Tapi saya kena habaq kan sini dia tak berhalusi. Orang macam mana yang kita minta binasa tadi, tuan-tuan kena faham lah. 4 tu lah, 4 watak tu lah. 4 watak tu saja. Kalau orang tu ada watak yang salah satu berempat ni, boleh kita minta lah. Ya? Kalau hanya sekadar dia dengan kita saja tu lah, itu tak payah lah. Kita maafkan dia lah. Nah? Kita maafkan dia, kita serah kepada Allah. Nampak tak? Dia zalim kat aku, ya Allah, serah kepada dia. Nah? Kita tak usah ambil tindak apa-apa. Ya? Nah, tak payah baca Yasin bagi dia cerit pun tak payah. Ya? Sebab benda-benda ni kita buat tuan-tuan, kita akan dapat balik benda tu. Akan datang balik kepada, pasti confirm. Ada hadis Nabi tu. Ya? Bila kita buat dengan sembahyang hajat, baca Yasin supaya orang tu kena bala musibah, InsyaAllah Tuhan mungkin makbulkan apa yang kita punya hajat, tapi musibat itu akan balik kepada kita. Apa-apalah ya yang kita minta sesuatu yang tidak baik kepada orang kena. Itu kita kena jaga tu ya. Seperti saya dah sebut dulu dalam satu kisah, bagaimana seorang sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifar, dia nak pergi ziarah kawan dia. Bila dia pergi ziarah kawan dia, kebetulan kawan dia tak ada di rumah. Yang ada isteri kawan tu saja. Kenal baiklah, diperapat sabulah dengan keluarga ni. Isteri tu pun kata, abang tak ada ni, abang dah keluar dah pergi mana dah, suami saya dah keluar pergi mana dah, tapi tak apalah, masuklah, dia kata di depan adik beradik lah, masuklah di rumah, tak payah dia tunggu di luar, nak masuk dalam rumah, suami tak ada. Tapi dia kata lagu ni lah, sementara tu kalau ada ayak, buat gila ayak sikit, aku dahaga nak minum. Dia kata kat tok rumah yang perempuan ni lah, dia pun panggil hamba, ada hamba di rumah. Dia kata pergi cari ayak, rumah kita tak ada ayak, pergi cari ayak rumah orang lain. Nampak tak? Jadi hamba dia pergilah 2-3 rumah cari ayak, semua tak ada ayak. Hamba tu mai balik ke dia kata, puan-puan, saya dah pergi 2-3 rumah tak ada ayak. Dia laknat hamba dia. Nampak tak? Hang dia laknat besar. Nampak tu? Laknat atas kamu, dia kata, sebab kamu tak jalankan tugas. Hang kena pergi cari lagi sampai dapat. Pasal yang mai kita ni tetamu kita ni, kena bagi kat dia. Dan Abu Dzar Al-Ghifar dan dia balik, dia tak tunggu lah, dia balik cepat. Setelah degap kata, puan dalam rumah tu melaknati hamba dia sendiri, lari balik. Masa dia balik, jumpa sahabat ni yang nak pergi cari ni. Mana hang nak pergi? Aku nak pergi cari hang lah, hang tak ada. Habis tu aku tunggulah saat di rumah hang. Sementara aku tunggu, aku minta ayam. Isteri hang pun arah dia punya, hamba suruh pergi cari ayam. Duga cerita hamba dia tak dapat ayam, dia laknat, dia kutuk hamba tu. Aku pun lari keluar. Pasal apa? Aku dengar lagu ni Nabi kata. Tu, apabila kita laknat satu orang, laknat tu pergi cari orang tu. Nampak? Contohnya kita guna bahasa apa? Celaka. Orang Melayu kata celaka. Celaka tu laknat lah. Betul tak? Celaka tu laknat. Celaka dia tu. Bila dia kata celaka tu pergi cari orang tu. Nampak? Kebetulan bila pergi cari orang tu tak layak terima. Mungkin orang tu soleh ya.
Orang tu taat kepada Allah, celaka tu tak boleh main patah balik. Celaka tu ni patah balik kat dia, dia kata. Nampak tak? Dekat orang yang kata celaka tu, dia ni patah balik kepada orang yang kata celaka. Nampak? Jadi kita yang ada situ, kita pun kena sama. Jadi aku takut aku kena sama tu aku lari. Nampak? Tu dia. Faham tak? Hadis sahih tuan-tuan. Jadi kita ingatlah, kita jangan kata ke orang tu, kalau orang tu memang kalau tidak apa jangan pergi kata celaka ke, laknat hang ni laknat besar. Kita sah untuk cakap tu kan. Hang ni besar ni laknat tahu tak? Jangan guna bahasa tu lah. 2-3 bahasa kita duk pakai kan. Kena buang dalam kamus kita. Ya, aku ni ghaflah. Ghaflah tu lupa Tuhan tau. Makna ghaflatun tu lalai, lupa Tuhan. Faham tak? Dia pergi kata diri dia sendiri ghaflah, nampak? Masa tu mustajab doa ghaflah tu. Bila-bila duk berdoa tu. Nampak tak? Jadi jangan ya. Jadi kita nak kata sesuatu yang tak elok kepada satu orang, jangan. Hatta benda yang baik sekalipun kita doa, kita nampak tu orang tu, kita nampak, ya Allah, nampak tak? Bagilah keamanan kat dia, kebahagiaan kat dia, ya, keselesaan kehidupan dia. Bagus dengan doa tu. Tapi orang tu tak layak terima doa tu. Nampak tak? Orang tu tak layak pasal dia maksiat, dia buat dosa, dia tak sembahyang, dia macam contoh. Doa baik tu mai balik kita. Kita jadi bagus nampak? Nampak tak? Sama juga lah. Jadi kita minta yang baik-baik lah. Minta yang baik-baik kepada orang tu. Apa-apa orang secara ghaib kita doa tu makbul. Doa ghaib ni makbul, ya. Dia tak tahu kita berdoa kepada dia. Tapi kalau kita doa yang baik, kalau doa baik tu pun bukan mesti sampai kat dia. Terpulang kepada peribadi nak terima tu layak ke tidak nak terima kebaikan itu. Kalau dia tak layak terima kebaikan itu, kebaikan tu akan patah. Kita pula bertambah-tambah bahagia. Kita doa, seolah kita doa kat kita. Macam itulah keburukan juga, ya. Jadi maka tu bila kita doa sesuatu bala musibat kepada orang, kerana kita tak suka, kita rasa dia zalim, kita jangan lupa, ya. Mungkin doa tu akan patah balik ke kita. Jadi kita pula binasa. Nampak tak? Ya mumit 1000 kali main kat kita balik. Nampak tak? Tu kena jaga tu dah. Baik, itu di antara yang kita sebut tadi. Faham? Jadi dalam urusan ini kita ambil kira mustajab, ya. Untuk kita mengambil sebagai satu ketetapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hendaklah kita pegang betul-betul. Baik. Kemudian kita ambil sikit kepada apa yang kita baca tadilah. Yang nombor 4 ni kita akan baca minggu depan, minggu depan yang 4 ni kita baca minggu depan. Kita tangguh dulu. Cuba saya nak perinci sikit dalam bab yang kita baca sekarang ni tentang doa-doa yang disebut oleh para nabi lah, ya. Ya. Seketika Nabi Allah Ayub AS. Nabi Ayub ni kita tahu seorang nabi yang ditempakan Allah dengan satu bala sakit, Dia kena satu hembusan daripada syaitan iblis buih. Satu jenis hembusan, hembusan ni kita kena jaga ni, tiap-tiap hari, Nabi kata bila rumah kita waktu maghrib, Nabi kata hendaklah kamu tutup makanan-makanan kamu, tutup pintu tingkap kamu waktu maghrib, ya. Saat ni Isya buka balik, tapi kita waktu maghrib tu lah yang kita banyak duk keluar kan, kedai makan penuh, ya. Pasal malam bersederak, ya. Waktu maghrib kan, dia ada satu Ummu Subyan, nama satu makhluk ni, dia satu jenis jin, Ummu Subyan nama dia. Dia akan masuk waktu maghrib di rumah-rumah orang. Nampak tak? Kira rumah siapa lah, rumah Islam kan, non Muslim kan, ada babi ke tak ada babi ke, ada anjing ke tak ada anjing, dia masuk. Ummu Subyan nama dia. Dia akan menghembus. Hembusan ini menyebabkan boleh timbul. Dia boleh timbul 3 perkara. Pertama, dia boleh timbul kucar kacir dalam keluarga, bergaduh. Nampak? Kedua, dia bawa penyakit. Dia boleh merebakkan penyakit. Ini lebih bahaya daripada COVID ni. COVID ada masalah kan. Lepas tu hilang. Dia ni tiap-tiap hari, sepanjang hayat manusia hidup dia, benda ni akan berlaku. Dia akan hembus jenis penyakit. Nampak? Tu kena tahu kenapa Nabi suruh tutup. Nabi habaq orang kita, tapi Nabi tak cerita dia ni. Ulama kupas kepada kita, ya. Kemudian yang ketiga, dia akan bawa satu asutan kepada kita untuk kita sesat dalam ajaran, dalam pegangan. Nampak?
Dia akan cuba goda kita dengan cara membisikkan kepada bisikan-bisikan yang jahat, yang tidak sihat. Ya, jadi kita kena faham. Jadi bila ada tiga perkara ni, kalau tidak ada tadi yang tiga-tiga perkara ini, maka kita selamatlah. Jadi untuk selamat daripada dia, jangan bagi dia masuk. Maka setiap waktu maghrib tutup tingkap pintu makanan-makanan kita pun. Makanan kita pun dia buat ikut makanan kita. Jadi masalah kita makan jadi penyakit, nampak tak? Ya, ini fahamnya. Dia macam siapa duk sakit tentu hala ni, kemungkinan dia terbiar waktu maghrib ni kita bebas sangat. Itu penting. Amal Rasulullah kata tu, hadis sahih. Bila Rasulullah suruh kita buat begitu, mana ada pasal Itu ulama kaji bahawa Ummu Subyan ni adalah satu makhluk yang memang. Jadi kita bila nak berdoa pun kita kena faham doa sihat, sembuh daripada penyakit. Kita tak amal yang ni, kita tak jaga yang ni Di samping bukan kata amal ibadat saja, amal ibadat kita buat cantik, elok, semua betul, tak ada masalah. Tapi kena juga kepala musibah. Kerana kita abaikan ajaran Nabi. Sebab tu banyak perkara tuan-tuan yang kita kena lihat daripada sebab kenapa doa-doa kita ini menyalahi apa yang kita minta ataupun tidak dikabulkan seperti yang kita minta. Sebabnya kerana itulah, kerana ada unsur-unsur lain yang kita tak jaga dalam rumah tangga kita. Masuk rumah, satu lagi, tidak dengan bismillah. Masalah masuk rumah dengan bismillah. Itu saya sebut tadi, semalam saya sebut di Keladi kita amalkan ini setiap hari, amalkan Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 10 kali ya. Saatnya tak sampai 1 minit saya ingat Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa mesti ada wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hadis sahih ni amalkan satu hari 10 kali. Sama ada sebaik-baiknya pagilah bagus macam kita sekarang saat ni, habis kita sembahyang sunat duha kita bacalah, ataupun lepas subuh kita bacalah itu satu penting. Jadi insya-Allah bila kita amal begitu, kita akan terpelihara daripada unsur-unsur yang boleh membahayakan kita. Jadi kita doa padalah bolehlah kita dapat apa yang kita minta kadang kita berdoa tidak dapat kerana ada halangan-halangan yang mengganggu kita kerana benda-benda ini kita tak jaga. Itu sebagai amalan tuan-tuan boleh amal hari-hari, sebut nama Allah, jadi kita akan dapatlah kelebihan-kelebihan yang luar biasa daripada Allah Taala. Cakap itulah kita akan sambung lagi pada perkara 4. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu sulil nabil karim wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.